Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang Abi hormati dan kasihi Umi dan semua anak-anak Abi, apa khabar semua? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Takbir. Allahu Akbar. Dan juga tak dilupakan kepada di luar sana sidang penonton yang dirahmati Allah, sama ada yang berada di Malaysia ataupun di luar Malaysia. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sihat afiat. InsyaAllah ya. Okey, baik. Jadi pada malam ni insyaAllah kita bersiaran lagi dalam program J2J, Jom to Jannah. Jadi program kita hari ini khusus kita bawakan sempena dengan malam Nisfu Sya'ban yang insyaAllah istimewa atas asas ini merupakan satu warm up untuk kita masuk ke bulan Ramadan Al-Mubarak. Boleh sebutkan pada Abi semua apa tajuk kita pada malam ni? Nisfu Sya'ban, hikmah kurniaan Allah. Hikmah kurniaan Allah. Jadi kita mulakan usrah kita pada malam ni dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi anak-anak Abi sekalian dan semua para hadirin muslimin dan muslimat sekalian, kita diam tak diam dalam suasana PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ini sudah masuk ke hari yang ke-23. Jadi macam-macam respon dan 21 Oh 21. Okey. Saja test ya, tengok prihatin ataupun tidak. Macam-macam respon sudah berlaku. Ada yang kata peti ais dah tercabut pintunya. Sebab apa? Buka tutup, buka tutup, buka tutup. Ada yang kata berat badan bertambah dan tak kurang ada yang sudah berjambang orangnya. Termasuklah habis sekarang. Nah, kiri kanan pipi dah berjambang. Sebab apa? Tak keluar rumah, asyik berkurung saja. Jadi insya-Allah bicara kita tentang hikmah ni, masya-Allah satu tajuk yang sangat luar dan besar. Jadi sebelum kita pergi jauh, marilah kita melihat dulu latar belakang tentang hikmah itu sendiri. Kalau kita rujuk kepada Al-Quranul Karim, banyak sekali ayat-ayat yang merujuk kepada maksud hikmah. Di sana ada sebuah tesis yang berjudul Konsep Pendidikan Hikmah dalam Al-Quran daripada Universiti Bogor, di mana dibuat kajian memberi maksud bahawa hikmah dalam Al-Quranul Karim ada 11 maksud, 11 konotasi, 11 definisinya. Salah satunya ialah wada'u syai' fi ghairi mahallih, fi mahallihi. Wada'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi meletakkan sesuatu itu pada tempatnya adalah salah satu disebut hikmah. Dalam Al-Quran sebagai contoh, kalau kita rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 269, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sadaqallahul azim. Diberinya hikmah kepada sesiapa yang dikehendaki, dan barang sesiapa yang mendapat hikmah bermakna dia mendapat kebaikan yang sangat banyak, dan tidaklah mengingatkan perkara itu illa ulul albab, kepada mereka yang berfikir, ada akal, boleh berfikir dengan masak dan matang sekali. Dan kalau kita rujuk dalam surah Luqman ayat 12 ya, bagaimana Allah Azza wa Jalla mendedahkan personaliti yang ada pada Luqman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa idz qala Luqman
Wa iz qala Luqmanu libnihi, ayat sebelum tu. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman itu akan kebijaksanaan hikmah. Jadi masya-Allah, tajuk hikmah ni tajuk yang besar dan kita boleh kaitkan sangat-sangat dengan suasana kita PKP hari ke-21 ini. Maka sebelum pergi lebih jauh, Abi nak menjemputlah anak-anak kami ini yang kedua, yang kami panggilkan sebagai abangah, untuk membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berlatar belakangkan hikmah, dan insya-Allah akan disambut oleh Umi membuat sedikit huraian dan syarahannya. Dipersilakan abangah. Panas ini. Bismillahirrahmanirrahim. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya, iaitu Yusuf. Dan dia yakni berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah syaitan merosak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut, tak ada apa yang dikehendaki. Sungguh Dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh. Itulah sebahagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur, dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Okey, terima kasih Abante. Okey, terima kasih semua Abi, anak-anak, muslimin muslimat, sahabat-sahabat, tuan-puan yang dikasihi sekalian, kerana malam ini juga dapat bersama-sama lagi dengan kami. Seperti mana yang
sebenarnya Ustaz selalu dengar Dr. Azhar yang ulang-ulang ayat tu bila bagi nasihat kat Ustazah, ya. Kadang-kadang susah juga ya seorang suami nak tegur isteri kan, ya. Susah juga nak bagi nasihat, ya. Dapat pula isteri tu pun ustazah juga kan. Tapi ada satu ayat yang selalu ustaz ulang kalau bagi nasihat ke bagi teguran, dan ayat tu macam terngiang-ngiang lah. Rasanya ayat tu diulang oleh ustaz daripada awal-awal kahwin lagi. Asal nak bagi nasihat ke, kadang-kadang dah bagi nasihat tu merajuk pula kan, ya. Dah kena tegur tu merajuk. Tapi ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Apa maksud dia? Ini dalam surah Hud ayat 88 kalau Umi tak silap, betul kan? Ya. Betul bang. Surah Hud ayat 88 iaitu in uridu illal islaha mastata'tu. Sebenar-benarnya yang aku inginkan hanyalah untuk melakukan satu perbaikan. Adalah yang aku inginkan ini nak buat islah, nak memperbaiki. Mastata'tu ikut pada kadar yang habis daya yang kita mampukan. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak adalah yang memberikan taufik hidayah kecuali datangnya pertolongan daripada Allah. Kepada Allah lah aku bertawakal dan kepada Allah lah aku akan kembali. Jadi prinsip itu sahabat-sahabat muslimin-muslimat sekalian, termasuk anak-anak Umi semua, itulah prinsip yang harus kita pegang, ya, yang kami pegang ketika mana berusaha untuk menyampaikan, berusaha untuk menyebarkan nasihat, sama ada sesama kami suami isteri ataupun kami sampaikan kepada anak-anak yang kadang-kadang bukan semua pun suka kena tegur kan, ya, bukan semua orang pun suka terima nasihat, ya. Begitu juga sesama kita, ya, ustazah dengan masyarakat, ustaz dengan masyarakat. Tapi itu prinsip dia, apa dia? Sebenarnya bukan nak apa pun, nak islah je, nak baiki je. Sebab kami menjiwai susah payah, ya, jatuh bangun nak jadi hamba Allah yang baik. Susah payahnya jatuh bangunnya nak bina keluarga yang baik. Ya, susah payah jatuh bangun nak bina masyarakat yang baik. Jadi ada perkongsian sedikit, ada sedikit ilmu, yang itulah yang kita sama-sama nak jadikan ramuan-ramuan yang penting dalam kehidupan. Kalau benda tu manfaat, teladan boleh dijadikan teladan, baik jadi teladan, yang tak baik ia dijadikan sebagai sempadan. Jadi muslimin muslimat sekalian, malam ni kita bercakap soal hikmah. Soal hikmah, kerana hikmah ini adalah satu pemberian yang sangat hebat yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang Allah sayang, yang Allah cintai. Ingat lagi tak, ya, yang Umi ingat Kak Lang pernah tulis dalam buku Kak Lang. Umi yang cakap, Kak Lang tulis, lepas tu Umi lupa, tapi kemudian Umi jumpa balik Kak Lang punya kertas ke buku, tertulis kat situ maksud hadis Nabi. Allah memberikan dunia kepada hamba yang Allah cintai dan yang Allah murkai. Tetapi Allah hanya memberi akhirat kepada hamba yang Allah cintai. Ya, sama juga dengan hikmah. Dalam banyak-banyak rezeki, banyak-banyak kurniaan Allah, ya, Allah bagi harta, Allah bagi duit, Allah bagi pangkat, Allah bagi pada siapa-siapa je. Tak kira orang tu baik ke tak baik ke, kan, ya, Allah sayang ke tak sayang kat dia ke, Allah boleh bagi je. Tapi hikmah ini, sahabat-sahabat, anak-anak semua, Allah bagi kepada orang-orang yang Allah cintai. Allah bagi pada Nabi, Allah bagi pada Rasul. Sebab tu hari ni kita jadikan, ya, sebab hikmah ni macam tadilah Abi kata tajuk ni terlampau luas, ya. Tapi kita ambil sikit-sikit dulu malam ni, kita jadikan cerita kisah yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam yang tadi Bangah dengan Bantih baca. Sebab nak bagi tahu hikmah ni adalah pemberian yang Allah bagi kepada para nabi dan rasul. Ya. Seperti mana disebut dalam surah Yusuf, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Bila sampai umur dewasa Nabi Yusuf, apa yang Allah bagi pada Nabi Yusuf? Setelah Nabi Yusuf melalui beberapa, ya, fasa-fasa ujian,
lama ya fasa ujian Nabi Yusuf. Nanti insya-Allah Abi akan sebut. Tadi ada sempat bincang sikit, Abi sebut 11 fasa, sekurang-kurangnya 11 fasa dilalui oleh Nabi Yusuf dan mengambil masa kurang lebih hampir 40 tahun. Masya-Allah, ujian Allah pada hamba-hamba yang Allah sayang. Dan Allah berikan walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Bila sampai usia tu Allah bagi kepada Nabi Yusuf hikmah dan juga pengetahuan. Dan demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sebab itu sahabat-sahabat, anak-anak semua, kita kena dekat dengan perkataan hikmah ini. Tadi Abi dah sebut sikit sebanyak. Ya Umi tambah sikit je ya, pandangan daripada Imam Al-Jurjani mengatakan bahawa apa dia hikmah, biar kita dapat faham hikmah ni seluas mana, sebesar mana, sehebat mana. Kata Imam Al-Jurjani, hikmah adalah ilmu ataupun kebijaksanaan yang disertai amal perbuatan ataupun perkataan yang bersih daripada kesia-siaan. Hikmah adalah ilmu, hikmah adalah perkataan, hikmah adalah kehidupan beramal yang jauh daripada sia-sia dan kelalaian. Apa pula sahabat sekalian, ya, kata daripada Malik bin Anas. Malik bin Anas mengatakan hikmah adalah pengetahuan dan pemahaman yang dalam terhadap agama Allah lalu mengikuti ajaran Allah. Adapun bila kita tengok pada Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan hikmah adalah memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran, dan tak sempurna rasanya kalau kita sebut tentang hikmah tanpa menyentuh soal hikmah juga adalah mengertikan hikmah dengan maksud dia melaksanakan ataupun memahami as-sunnah, ya, yang merujuk apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam itulah luasnya hikmah ni. Jadi kenapa kita sunting kisah daripada Nabi Yusuf? Sebab itu kisah yang berlaku pada Nabi Yusuf dan kita semua ada kisah kita masing-masing. Setiap orang ni ada takdir hidup masing-masing, bahagian hidup masing-masing. Kisah Nabi Yusuf, Masya Allah, evergreen. Sepanjang hayat sampai akhirat. Dibaca, sentiasa memberikan panduan, pelajaran, pemahaman, hikmah yang besar kepada seluruh manusia. Umi nak bagi pada Abi sikit sebut sepintas lalu lah Abi, ya. Ada banyak tadi kat 11 fasa-fasa tu. Nak tunjuk kepada kita semua, ya Allah, Allah beri hikmah menempuh fasa-fasa dalam kehidupan, ujian-ujian yang berat sahabat-sahabat sekalian. Tapi Masya Allah, nanti kita akan lihat hujungnya pada ayat 100 tadi yang dibaca oleh Abangah dan Bang Teh tadi, bagaimana reaksi, respon Nabi Yusuf AS. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Apa-apa kita dengar dulu Abi nak cakap yang berapa fasa, 11 ke apa benda. Okey, baik ya. Ustaz cuba respon. Kalaulah nak diolah ke semua fasa demi fasa tersebut, Masya Allah, sangat panjang ceritanya. Kalaulah tuan-puan berminat, Ustaz cadangkan tuan-puan silalah rujuk kepada satu tesis PhD yang dihasilkan oleh Profesor Dr. Ahmad Naufal. Nama tesisnya adalah Dirasah Tahliliyah Surah Yusuf. Jadi beliau telah pun menghuraikan ujian demi ujian, mihnah demi mihnah, tribulasi demi tribulasi yang dilalui oleh Nabi Yusuf AS, yang kesemua hujungnya syarat dengan hikmah yang Masya Allah tak terduga begitu sekali hebat dan kentalnya. Contoh pertama, Nabi Yusuf seawal usianya muda, sekitar kurang lebih 7 tahun, sudah pun berhadapan dengan satu perkara yang kita sebut ini konspirasi. Perkataan konspirasi ni perkataan yang sangat menakutkan. Anak-anak Abi semua gelak besok konspirasi sebab kami mutaakhir ni berbincang tajuk yang agak berat. Konspirasi Rothschild, konspirasi Mossad, konspirasi Rockefeller di usrah yang kami buat pada setiap hari. Jadi bayangkan usia adik Muhammad ni, usia lebih kurang 9 tahun, 10 tahun, telah pun dihadapkan dengan konspirasi. Sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Yusuf, a'udzubillahi minasyaitanirrajim.
qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai Yusuf, jangan kamu beritahu mimpi kamu yang sebelumnya, mimpi bagaimana melihat 11 bintang, bulan, matahari jatuh kepada Nabi Yusuf. Kenapa? Nanti kelak kamu akan berhadapan dengan adik-beradik kamu yang akan mencipta konspirasi. Ya Allah, kalaulah usianya 40 tahun, 50 tahun berhadapan dengan konspirasi, kita kata insya-Allah kental. Sebab apa? Emosi sudah matang, pemikiran sudah matang. Tapi usia 7 tahun berhadapan dengan konspirasi, letih hadirin sekalian. Itu dihadapkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian apa konspirasinya? Berlakulah apa yang berlaku. Bagaimana Nabi Yusuf dicampak fi ghayabatil jub. Fi ghayabatil jub dengan bahasa mudahnya ialah perigi buta. Lockdown kat situ. Lockdown kat situ. Nah, perigi. Bukan celak, buta. Jadi perigi buta ni anak-anak. Kenal tak perigi buta ni? Kenal? Apa dia Abantih perigi buta? Pergi yang terbiar kosong. Tahu hebat Abantih ni. Okey, nah. Himanah Hanam tahu kan? Perigi buta ni perigi yang terbiar kosong. Maknanya kita boleh bayangkan. Bayangkan apa yang disebut dalam taswirul fani Sayyid Qutb. Bagaimana Sayyid Qutb cuma minta supaya kita bayangkan. Perigi yang terbiar dengan busuknya, dengan kotornya, air yang berlumutnya, suasana yang sangat tidak kondusif. Dicampak di dalam tu. Bayangkan adik Muhammad. Usia adik Muhammad pergi ke padang pasir, dicampak dan pergi buta, siang pun kat situ, malam pun kat situ, tidak ada orang nak bantu. Agak-agak apa jadi pada Muhammad? Hoi. Tak kata Muhammad, Abu Muhammad. Ayah Abi pun akan rasa sangat-sangat lockdown kat sana, sangat-sangat letih. Kemudian ya takdir Allahnya diambil oleh satu kumpulan perdagangan, kemudian dibawa sampai ke Mesir. Bayangkan daripada Palestin dibawa sampai ke Mesir seorang diri. Seorang diri, tidak ada adik-beradik, tidak ada ibu ayah. Kalau hari ni, kalau kata okey adik Muhammad pergi ke Mekah buat umrah, ibu ayah tak pergi, adik-beradik tak pergi, maka kita sambung untuk azan sekejap. Ada azan di surau sebelah rumah kami berkumandang, jadi kita jawab sekejap. Allahu Akbar, Allah.
Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi. Amin. Baik, Umi, anak-anak Abi semua dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, supaya dia lebih laju, maka begini, biar kita hari ini sama-sama berkompromi. Ustaz harap supaya tuan-puan di luar sana silalah ambil Al-Quran dan sila rujuk surah Yusuf. Surah yang ke-12 berada pada juzuk yang ke-12. Jadi Ustaz hanya bagi saja ayat-ayatnya. Mehnah ataupun ujian pertama Nabi Yusuf ialah ada pada ayat yang kelima, iaitulah fayakidu laka kaida, namanya konspirasi. Kemudian mehnah kedua berlaku pada Nabi Yusuf dicampak ke perigi buta, ayat yang ke-15 fi ghayabatil jub. Mehnah ketiga ialah ada pada ayat yang ke-20, wasyarahu bithamanin bakhsin, dijualnya Yusuf dengan harga lelong. Bayangkan anak kita dijual RM3, sedih kan? Nah, yang keempat ialah bagaimana Nabi Yusuf dengan bahasa kasarnya cuba diperkosa oleh Zulaikha. Kan pelik bunyi tu, tapi itulah yang berlaku. Sila rujuk pada ayat ke-23 juga surah Yusuf, warawadathu allati huwa fi baitiha, sehingga akhirnya. Kemudian yang kelima, konspirasi ataupun ujian Nabi Yusuf ialah Nabi Yusuf difitnah lagi, konon-konon Nabi Yusuf yang cuba nak memperkosa Zulaikha, padahal ianya terbalik. Itu ayat yang ke-25 surah Yusuf. Qalas ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayusjana aw 'adzabun alim. Zulaikha yang beritahu kepada suami dia, ini dia anak angkat kita cuba perkosakan saya, padahal ia terbalik. Kemudian ujian yang keenam ialah pada ayat yang ke-31. Ustaz istilahkan bagaimana Nabi Yusuf ni dibuli, disuruh keluar. Wahai Yusuf, kamu diminta keluar ke Dewan Besar untuk kamu displaykan badan kamu kepada semua khalayak orang perempuan. Nabi Yusuf tidak ada kudrat kecuali falamma ra'ai, maka waqalati khruj alaihinna, keluar wahai Yusuf. Nabi Yusuf ni betul-betul dibuli menjadi hamba kepada Zulaikha. Kemudian apa lagi? Seterusnya yang ketujuh, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara lagi. Ayat ini ada pada ayat ke-33. Qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya. Tapi Nabi Yusuf, Masya Allah, penjara itu jauh lebih baik. Biarpun aku berlaku lockdown dalam penjara, itu jauh lebih baik daripada aku bersekongkol dengan mereka yang jahat. Itu ujian yang ke-7. Ujian yang ke-8 apa dia? Ini lagi sedih. Setelah mana Nabi Yusuf masuk penjara dan Nabi Yusuf ni ada harapan untuk keluar daripada penjara dengan syarat kawan yang masuk sekali itu ingatkan kepada raja itu supaya Nabi Yusuf dikeluarkan, tapi entah macam mana tiba-tiba fa'ansahu syaitan dzukira bihi falabitha fis sijni bid'a sinin. Ayat ini ada pada ayat yang ke-42. Si lelaki ini lupa nak minta supaya raja itu bebaskan Nabi Yusuf. Akhir sekali Nabi Yusuf terpaksa membungkam dalam penjara belasan tahun kat situ. Itu yang ke berapa? Yang ke-8. Yang ke-8. Okey, baik. Yang ke-9, nah, ialah Nabi Yusuf menjadi menteri masa gawat. Ayat yang ke-55, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Tuan-puan, jadi menteri ke, jadi Perdana Menteri ke, kalau masa mewah best tahu. Tapi kalau masa macam ni, masa lockdown, masa gawat, masa duit tidak ada, ya Allah, amanah pula besar, tiba-tiba jadi menteri, ya Allah, nisbah kepada Nabi Yusuf yang melihat bahawa jawatan menteri itu bukannya satu peluang, tapi itu merupakan amanah yang mesti dilaksanakan. Duit dalam treasury, dalam tabung negara Baitul Mal tidak ada. Itu merupakan cabaran, ujian bagi Nabi Yusuf. Itu yang ke-9. Yang ke-10, nah,
bagaimana Nabi Yusuf secara emosinya masih terkilan dengan adik-beradiknya. Bagaimana adik-beradik ini pergilah ke Mesir, berjumpa dengan menteri Mesir iaitu Nabi Yusuf, tapi mereka tak kenal Yusuf. Jadi pada masa itu Benyamin yang difitnah sebagai mencuri, apa kata adik-beradik Nabi Yusuf yang tak kenal Yusuf dan bercakap di hadapan Yusuf? Qalu in yasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Wahai menteri, jika sekiranya ni adik bongsu Benyamin ni seorang yang mencuri, memang dia ada abang sebelum ni pun mencuri macam dia juga. Kecil hatinya Yusuf. Fa asarraha Yusufu fi nafsihi. Bagaimana Nabi Yusuf terkilang, ya Allah, yang kamu kata tu aku ni. Bagaimana kecil hati ni dalam keadaan adik-beradik datang nak minta bantuan, nak minta wang, nak minta makanan, nak minta minuman, tapi boleh lagi orang kata siku dan fitnahkan Nabi Yusuf. Kemudian ujian terakhir lagi apa dia disebut pada kalau yang ke-10 tu ada pada ayat ke-77 dan ujian ke-11 ada pada ayat yang ke-93. Apa dia? Kemuncaknya Nabi Yaqub menjadi rabun. Setengah mengatakan buta untuk seketika sebab terlalu banyak bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla atas kerana anak-anaknya. Jadi idhabu biqamisi hadha fa'alqu ala wajhi abi, kata Nabi Yusuf. Dia bagaimana seorang anak tahu ayahnya yang berpisah lama tiba-tiba buta. Jadi hadirin sekalian, 11 ujian, namun ia berakhir dengan indahnya. Seindah mana? Seindah yang akan disebut oleh Ustazah Hajat. Okey, Masya Allah, memang luas yang kita nak bincang, macam bekerja-kejar dengan masa, ya. Panel ramai pula kan, ya. Jadi cuba kita bayangkan, ya Allah, Ustazah mengikuti apa yang Ustaz sebut tadi. Anak-anak ikuti tak yang habis sebut? Masya Allah, demikianlah sunnah kehidupan orang-orang yang Allah sayang, ya. Kalau nak cakap pasal lockdown, ini memang lockdown sungguh lah cerita Nabi Yusuf ni, ya. Kita ni baru PKP je, ya. Betul-betul tak ada kudrat apa dah. Duduk dalam perigi, duduk dalam penjara. Allahu Akbar. Allah uji Nabi Yusuf sampai macam tu sekali. Tetapi pada ayat 100, Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, apa yang Nabi Yusuf sebut? Apa yang Nabi Yusuf respon? Nabi Yusuf kata, قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Bila Nabi Yusuf dapat jumpa dengan ayahnya, ya, adik-beradik lain pun ada kan? Ya, maknanya sekarang Allah dah temukan semua. Lepas bertahun-tahun, berpuluh tahun dah temu semua. Tengok sahabat-sahabat sekalian, anak-anak, hebatnya tauhid Nabi Yusuf, hebatnya adab Nabi Yusuf dengan Allah, adab Nabi Yusuf dengan adik-beradik, adab Nabi Yusuf adab Nabi Yusuf dengan manusia. Nabi Yusuf sebut itu, sahabat-sahabat sekalian, meraihkan semua pihak yang ada. Ya, kalau kita tak kata orang lain lah, ya, Umi pun kalau dah marah macam-macam juga kan, ya. Tapi Masya Allah, Nabi Yusuf kata apa? Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Satu, itu tengok, ya, keyakinan Nabi Yusuf dengan Allah, husnuzan Nabi Yusuf dengan Allah, ya, adab Nabi Yusuf dengan Allah. Walaupun tadi Abi dah cerita 9, 10, 11 dan macam-macam lagi tribulasi yang Nabi Yusuf kena lalui dalam hidup, tapi apa yang Nabi Yusuf sebut tentang Allah? Qad ahsana bi, ya, sesungguhnya Allah telah melakukan begitu baik kepada aku. Allah telah keluarkan aku daripada penjara. Nabi Yusuf tak sebut pun Allah juga yang masukkan Nabi Yusuf dalam penjara. Allah juga yang mentakdirkan Nabi Yusuf masuk dalam perigi. Tapi Nabi Yusuf sebut yang baik-baik. Kenapa? Kerana hikmahnya sangat besar. Ni kita cakap pasal hikmah. Ya. Jadi nak sampai kepada hikmah ni, anak-anak semua, ya, sahabat-sahabat sekalian, pertama sekali
sekali mesti bersangka baik dengan Allah, mesti yakin dengan Allah, mesti tahu bahawa Allah tidak pernah menzalimi hamba dia. Allah nak berikan kebaikan, Allah nak berikan manfaat, Allah nak berikan segala-gala ganjaran di dunia dan di akhirat. Maka di situlah akan terbukanya kejelasan mata hati kita untuk melihat hikmah atas segala peristiwa yang berlaku dalam hidup kita. Bahkan kalau kita nak sesuaikan dengan maksud-maksud hikmah tadi, menjadikan kita juga manusia yang sebaik saja melihat, memahami segala apa yang berlaku kepada kita daripada takdir Allah, menjadikan kita manusia yang semakin dekat dengan Allah, menjadikan kita manusia yang tindak tanduk kita bertepatan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tengok macam mana Nabi Yusuf, abang nak mic ke bang? Tak apa, nanti teruskan. Jadi tengok macam mana Nabi Yusuf kan, Nabi Yusuf kata, Allah baik sangat dengan aku, Allah keluarkan aku daripada penjara, dan Allah juga telah bawa kamu wahai ayahku daripada mana melalui padang pasir. Dan ketika mana Nabi Yusuf sebut tentang adik-beradik tu, kalau memang Umi bukan, memang Umi ni memang bukan tahap ni lah kita kan. Kita kalau dah depan ayah kita berpuluh tahun, adik-beradik tu dah buat kita sampai terpisah dan sebagainya, kemungkinan yang kita akan sebut pada adik-beradik kita adalah ayat-ayat yang jelek. Kita mungkin akan kata, inilah dia apa, inilah nak kata apa, inilah samsing tu, inilah dia. Tapi subhanallah, baiknya, jauhnya Nabi Yusuf melihat hikmah. Nabi Yusuf diberikan oleh Allah hikmah tersebut. Nabi Yusuf kata apa? Setelah syaitan merosakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Macam tu je. Yang rosakkan tu tak disandarkan pun pada adik-beradik tadi. Sebab apa? Ini pada Umi kan. Ya Allah, ini betul-betul jaga hatilah. Kita kalau kata setan yang rosak kan, kita rasa kita macam baik lagi lah maknanya ni setan punya kerja kan. Macam tu lah Nabi Yusuf jaga. Setelah syaitan yang merosakkan hubunganku, didulukan pula hubunganku. Lagilah kan, maknanya seolah-olah macam biarlah aku yang tanggung lah. Biarlah kita ngaku je lah. Sampai disebut hubunganku dan saudara-saudaraku. Bukan didahulukan setan yang rosakkan saudara-saudara aku dengan aku. Allahu Akbar. Cantiknya, halusnya kata-kata Nabi Yusuf. Kenapa? Allah beri Nabi Yusuf hikmah. Allah beri Nabi Yusuf kebijaksanaan. Allah bagi Nabi Yusuf faham. Allah bagi Nabi Yusuf kenal Allah. Dan ini memang seorang Nabi. Dan kemudian apa kata Nabi Yusuf? Inna Rabbi latiful lima yasha, innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sebab apa? Ustaz nak kaitkan dengan benda-benda yang berlaku keliling kita, sahabat-sahabat sekalian. Berapa banyak yang sampai bersuara kepada sekian, jagalah perkataan dalam media sosial. Janganlah cakap begitu begini, macam-macam. Padahal kalau kita fikir, kita tengok, kita tadabbur, ya Allah, tengok Nabi Yusuf lagilah melalui macam-macam ujian, tapi menjaga adab tutur kata dengan sebegitu baik, sama ada kepada Allah maupun sesama manusia. Sahabat-sahabat sekalian, anak-anak semua, bila sebut pada ayat inna rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim, ini memang ayat yang Umi suruh anak-anak semua hafal kan? Hafal hafal. Apa-apa hal berlaku kat kita sebut inna rabbi latiful lima yasha. Tapi Umi nak bagi balik, nak pas balik pada Abi, sebab Abi ada share dengan Umi macam mana nak memahami latif. Sebab yelah kita mungkin faham apa makna latif kan, macam kefahaman yang kita ada sekarang. Tapi Abi telah kongsi dengan Umi makna latif yang Abi dengar dalam kuliah yang Abi belajar dengan tuan guru, seorang tuan guru. Tak apalah bagi Abi sebut semua, jadi Umi paskan 2 minit kepada Abi semula. Dahsyat tu, 2 minit Okey, ini namanya program santai. Jadi TV1, TV2, TV3 ni TV kita hari ni. Jadi ikut kita lah macam mana ya. Baik, respon atas apa yang Umi sebut. Jadi Abi pernah lah kiranya sharing dengan Umi, memaklum, beritahu pada Umi, okey, perkataan latif tu apa dia.
Abi cuba flashback balik masa Abi belajar kuliah Asmaul Husna dengan Allahyarham yang amat berhormat mantan Menteri Besar Kelantan. Siapa dia? Tok Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Seorang yang sangat Abi kagumi. Masa tu beliau belum lagi menjadi Menteri Besar Kelantan. Beliau mengajar kitab Asmaul Husna. Jadi dia dengan bahasa Kelatennya memang sedap lah. Dia kata adik kakak, tu dia. Ni kalau orang Kelantan dengar ni baguslah ni kot. Dia kata adik kakak, nah sekarang kita masuk kepada Asmaul Husna namanya Al-Latif. Dia pun tanya, nah Al-Latif tu gapo agak? Adalah jawab, Al-Latif tu makna lemah lembut. Oh dah lah lemah, lepas tu lembut pula. Namanya kena bully ke? Semua gelak. Jadi kata Tok Guru, ya, hamba terima je perkataan Al-Latif tu dengan maksud lemah lembut. Tapi di sana ada lagi makna kedua. Dan kita ni kena bersifat terbuka. Selagi mana ada lagi makna kedua, ada makna-makna ketiga dan tak salah, kita boleh kumpul menjadikan dia kalimah yang bersifat jami' mani' ataupun bahasa mudahnya komprehensif, lengkap dan syumul. Jadi Al-Latif ni Tok Guru Aziznya buat perumpamaan. Dia kata hamba dulunya belajar kat India. Dia kata India ni banyak benar kereta api. Dia kata kereta api ni banyak sangat. Jadi kereta api nak zaman dulu dia menggunakan air batu. Jadi macam mana cara nak menggerakkan kereta api itu? Ambil air batu, letak banyak-banyak kat gerabak nombor 4 tu, hak ujung sekali. Kemudian pasangkan api, bila panas sungguh-sungguh, dia pun akan bergabung dengan hak lain, struktur hak ada, akhir sekali dia memecut sehingga boleh menggerakkan kereta api itu boleh berjalan. Jadi dengan komponen halus karbon hak ada pada kayu api, karbon hak ada pada arang batu, itulah yang menggerakkan dia kereta api itu. Jadi nak beritahu itu adalah salah satu daripada maksud latif. Apa dia? Halus tetapi impaknya sangat besar. Halus tapi impaknya sangat besar. Kalau contohnya ialah bom atom. Bom atom ni sangat halus. Sangat halus dari segi sel-sel dia, tapi impaknya bila dicampak ke Hiroshima, Nagasaki, menyaksikan bagaimana manusia 450,000 meninggal dunia dalam masa 15 minit. Artinya halus, seni, tapi bersifat high impact. Jadi Allah pada ayat ni menyebut innallaha latifun lima yasha. Allah ni seni sangat dalam mencaturkan mehnah dan tribulasi untuk pergi kepada ending namanya hikmah, dan dia bersifat high impact. High impact tu kita ada faktor wow, Masya Allah hebatnya Nabi Yusuf, sebagaimana digambarkan oleh Mi pada ayat tadi. Wallahualam. Okey, lebih 2 minit. Tak apalah ya, Mi bagi Chan. Faham tak maksud latif? Faham. Okey, Cik Kelantan ya. Masya Allah yang Umi faham. Latif tu maknanya sesuatu yang ya Allah sebenarnya tak ada perkataan nak menggambarkan secara tepat maksud dia tu, terjemah dia. Iaitu sesuatu yang terlalu halus yang Allah berikan. Ya, kalau takdir ke halusnya, ya, takdir yang datang tu semua. Maknanya benda tu halus sangat, tetapi Masya Allah impak dia terlampau besar. Itu yang dibuat perumpamaan tadi kan ya, macam kalau sampai apa kita nak cakap, nak kata macam mana kepanasan ke apa semua tu susah juga, tapi kita nampak kesan dia apa, kereta api tu bergerak. Ya, macam bom atom tadi kan ya, kita nak sebut macam mana susah juga. Ya, benda tu halus tapi tengok 450,000 orang mati. Jadi latif ini maknanya maha berhalus sangat, maha seni sangat. Jadi demikian disebut oleh Nabi apa tadi? Nabi Yusuf, inna rabbi latiful lima yasha. Jadi apa yang kita nak bawa ni sahabat-sahabat sekalian ialah untuk kita, mari sama-sama, kita ni dah masuk fasa kedua dah PKP ni, tapi kalau tak nampak gak hikmah lagi tak tahulah. Ya, kena apa ni, kita kena refleksi diri, kena muhasabah, kena tengok ya Allah ya Tuhan. Ya, kalau Nabi Yusuf duduk dalam penjara dapat apa, memberi impak sehingga menyampaikan dakwah tauhid kepada orang lain.
Ya, Nabi Yusuf masuk penjara, tuan-puan sekalian, masuk pergi buta, tapi masya-Allah sekalian ummah dapat apa? Dapat belajar pelajaran daripada perkara yang berlaku. Takkanlah kita PKP fasa 1, PKP fasa 2 tak tahu apa-apa, tak dapat apa-apa kecuali boring. Kecuali bosan menyampah. Ya, kecuali macam-macam lah PL yang keluar. Padahal semua ini sebenarnya yang berlaku ni, sahabat-sahabat sekalian, nak bawa kita kepada apa? Supaya kita memiliki hati yang jernih dengan Allah. Betul tak anak-anak? Supaya kita dapat qalbun salim, supaya kita dapat menguruskan hidup kita dengan baik. Masa kita dah tak banyak dah. Ya, sebenarnya Allah nak bawa kita kepada Allah. Ustaz nak habiskan sikit yang Nabi Yusuf sebut dalam ayat 101. Tengok baiknya Nabi Yusuf mengajar satu pelajaran kepada kita. Apa? Ya Tuhanku. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian takbir mimpi. Ya, perkataan sebahagian tu pun menggambarkan Nabi Yusuf ni sangat beradab, ya bang. Anak-anak tengok tak macam mana ni kita belajar dengan para nabi ni, para rasul, orang soleh, cari hikmah dia. Sampai Nabi Yusuf tak kata pun seolah-olah Nabi Yusuf ni diberikan seluruh kerajaan. Tak kata pun seolah-olah diberikan seluruh ilmu. Semua ayatnya berlapis. Allah bagi sebahagian, Allah bagi separuh, Allah bagi sedikit daripada itu. Ya. Dan kemudian apa doa Nabi Yusuf? Ya Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Ini satu pelajaran yang sangat besar anak-anak semua. Tengok hikmah dia apa. Nabi Yusuf ketika ini telah diberikan kekuasaan dan pemerintahan. Macam tadi macam Abi cakap kan, jadi menteri dah. Kalau orang yang memang beria-ria betul memang aim nak jadi menteri, dah jadi menteri, agak-agak nak mati ke nak hidup? Ya, agak-agak lah. Tak payah kata orang lah, kalau kita baru dibagi jadi menteri, agak-agaknya kita bercita-cita nak hidup makin lama ke, ataupun hari ni jadi menteri, esok tak apalah nak meninggal, ataupun boleh kita pulang pada Allah kalau Allah nak ambil nyawa. Mesti kadang-kadang dalam perasaan tu, ya Allah bestnya nikmat kan, macam-macam lah kita kata, dan kita nak menikmati itu dalam masa yang lama. Tapi Nabi Yusuf letak apa? Tunjuk apa? Walaupun Allah dah beri macam-macam kurniaan nikmat pada Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf menunjukkan apa? Nabi Yusuf tidak pernah lupa bahawa doa yang sangat hebat yang Nabi Yusuf sentiasa rafakkan kepada Allah adalah doa, semoga Engkau matikan aku ya Allah sebagai seorang Muslim. Jadi kita sejauh mana kita pergi pun, setinggi mana pun, ingat mati tu sangat dekat dengan kita. Jadi pada ayat 101 ni disebut tawaffani musliman, matikanlah aku sebagai seorang muslim, wa alhiqni bis salihin, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang saleh. Memang disebut dalam tafsir juga gambaran macam mana tawaduknya Nabi Yusuf Padahal yang soleh tu Nabi Yusuf lah kan. Tapi bila sebut gabungkanlah aku dengan orang soleh, ini macam seolah-olah macam ada yang lebih soleh lagi. Jadi ini unsur-unsur tawaduk yang ada dalam doa ni. Masya Allah. Rupa-rupanya sahabat-sahabat sekalian, anak-anak sekalian, ujian demi ujian, tanggungjawab demi tanggungjawab yang berlaku dalam hidup kita sebenarnya nak menjadikan hati nurani kita hidup. Nak jadi hati nurani ni hidup. Jadi kena tengok kenapa kita lepas diuji-uji jadi mati pula hati kita. Kita lepas diuji-uji jadi mati pula zikir kita. Kita makin diuji-uji jadi lumpuh pula keimanan kita. Kena tengok. Sebab sebenarnya hikmah di sebalik setiap ujian tu apa dia? Nak bawa manusia dekat kepada Allah, nak bagi hati kita ni kan. Hati kita ni ya Allah peka sangat, sensitif sangat dengan apa saja yang kita kaitkan dengan Allah Azza wa Jalla. Baiklah, supaya bukan Umi seorang je yang bercakap, kita nak cuba tanya sikitlah kepada ada lagi ahli-ahli kita ahli usrah kita ni ada ramai alhamdulillah. Jadi Umi nak tanyalah pada anak-anak Umi, apa yang kalian rasa antara hikmah yang kalian dapat daripada perintah kawalan pergerakan ini, PKP ni, yang daripada fasa pertama masuk fasa kedua. Umi nak tahu juga macam mana jiwa kalian melihat dan benda ni kita tak rancang-rancang pun bukan Umi dah dengar jawapan ke tak tahu.
apa sebenarnya hikmah dia antara yang berlaku dalam hidup kita sepanjang 2 minggu lebih ni dalam keluarga kita ni. Ya, jadi silakan Umi pilih terus. Jadi yang Umi pilih ni akan bagi jawapan insya-Allah. Kak Long. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita orang ni impromptu je. Kita orang pun tak tahu apa benda kita orang nak cakap. Sepatutnya kita bagi yang Hafizah sepatutnya yang bentangan dulu, tapi dia tolak kat Kak Long dia. So kenalah cakap. Jadi hari ni insya-Allah kita bincang tentang tajuk hikmah. Kak Long ke saya Kak Long. Dah besar. Okay. Sudah pastilah perkataan hikmah ni dihuraikan dan dibincangkan daripada para ulama' dan para asatizah tu lebih tepat, lebih detail dan lebih mendalam, dan tidak boleh dibandingkanlah dengan cara huraian kami, sebab yang kami huraikan tentang hikmah ni adalah satu sudut pandang orang-orang biasa saja yang kurang ilmu agama. Jadi sebelum Kak Long share apa sudut pandang Kak Long mengenai hikmah, insyaAllah Kak Long nak baca satu surah daripada surah Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya akan kami isi neraka Jahannam banyak daripada kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti haiwan ternakan, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Dalam hidup kita ni ada banyak sangat ujian yang Allah bagi pada setiap orang. Ujian yang membentuk kenikmatan, ujian yang berbentuk kesusahan, kepayahan. Jadi sebenarnya Allah mendatangkan ujian-ujian tu untuk bagi kita gali apa hikmah dan apa yang Allah nak ajar ataupun didik kita yang sebenarnya. Sebab itulah kalau kita perasan, jangan kita tunjuk orang lain lah, diri kita sendiri. Ada banyak perkara yang Allah dah beri pada hidup kita, yang Allah dah bagi kita hadapi, tapi dengan ujian tu tidak mendekatkan kita dengan Allah. Sebab apa? Sebab kita ada hati tapi kita tak cuba hayati ujian tu. Kita ada mata tapi kita tidak melihat apa hikmah di sebalik ujian yang Allah bagi. Orang-orang yang tidak melihat hikmah di sebalik ujian yang Allah bagi, Allah kata apa dalam Quran? Allah kata ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti haiwan ternakan, bahkan mereka lebih teruk daripada haiwan ternakan. Sebab apa? Sebab tidak mengambil apa hikmah yang Allah nak bagi pada setiap ujian. Dan kalau kita tengok dari segi hikmah PKP kita kan, kalau lockdown yang dirasai oleh para ulama, para salihin yang dimasukkan ke dalam penjara atas sebab-sebab tertentu oleh pemerintah-pemerintah yang jahat pada masa dahulu, lockdown terhadap mereka masuk penjara tu menjadikan mereka orang yang lebih dekat dengan Allah. Kadang tu ada para ulama, para salihin yang keluar daripada penjara menghasilkan berpuluh-puluh kitab. Ada juga yang sehingga habis 30 juzuk Quran, bukan setakat menghafal tapi mentadabbur, menunjukkan bahawa lockdown kepada mereka para ulama adalah lockdown yang berjaya membuatkan mereka menjadi lebih dekat dengan Allah. Cuba pula kita letak pada diri kita, situasi PKP yang Allah bagi. Kalau macam Kak Long, terus terang kawan cakap, masa mula-mula kerajaan perintahkan PKP memang apa nak buat 14 hari ni. Masa mula 14 hari kan, memang mati kutu jugalah nak buat apa 14 hari kan. Sehari, 2 hari, 3 hari yang pertama adalah 3 hari yang kita semua rasanya kebayangkan kita 3 hari yang tertanya-tanya, apa aku nak buat?
Macam mana aku nak hidup dalam rumah tak boleh keluar? Sebab sebelum ni kita keluar, kita belajar, kita buat assignment. Kalau kita yang muda-muda ni kan, apa kita nak buat? Tapi bila kita dah 3 hari dan 4 hari, dah lebih seminggu, kita nampak, oh PKP ni satu benda untuk kita. Sebenarnya ujian paling besar lah PKP yang Allah bagi pada kita ni ialah nikmat masa lapang. Allah nak tunjuk pada kita semua, kalau aku bagi kau masa lapang, apa kau nak buat dengan masa lapang kau? Selama ni mungkin kita memberikan alasan, contohnya tak sempat lah nak buat tahajud sebab ni. Tak sempat lah nak buat duha sebab apa? Sebab ada kelas pukul 9. Tak sempat lah nak ada diskusi ilmiah ke apa? Sebab apa? Sebab kerja sampai malam. Banyak sangat alasan kan? Tapi sekarang Allah kata, Allah bagi nak ambil 24 jam. Tak kisahlah kita ni orang ternama ke, orang biasa-biasa ke, orang baik ke, orang kurang baik ke, orang ada ilmu ke, orang kurang ilmu ke, Allah bagi sama 24 jam. Semua orang duduk dalam rumah, tak boleh keluar rumah. Dan dengan masa lapang yang Allah bagi ni, Allah nak tengok, nak guna lagi tak alasan tak ada masa tu. Sebab dia tak boleh guna dah alasan tak ada masa. Allah dah bagi 24 jam, kita nak tengok apa yang kita akan lakukan dalam masa yang Allah bagi, tempoh PKP ni. Dan rasanya sebenarnya tempoh PKP yang Allah bagi ni adalah tempoh untuk kita mempertingkatkan amal ibadah, memperbanyakkan kita punya amal ibadah. Dan kalau untuk Kak Long sendiri, antara benda yang Kak Long aim untuk tempoh PKP ni adalah bukan untuk membaca Al-Quran, iaitu membaca tilawah Al-Quran, tapi lebih kepada kita nak baca kalamullah, nak faham makna. Sebab dalam banyak buku atas dunia ni, yang terbaik ialah Al-Quran, yang tidak ada tolak bandingnya. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni ialah kalamullah. Maknanya kita baca ni apa yang kalamullah, apa yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Jadi cuba kita perhalusi balik niat kita pada PKP ni, apa yang kita nak buat sebenarnya. Kalau kita masih tak tahu lagi apa kita nak buat, maknanya kita belum lagi cuba untuk mengambil hikmah di sebalik PKP, yang Allah sebenarnya bukan uji kita, tapi PKP ni adalah anugerah untuk kita. Sebab PKP Allah bagi kita masa yang sangat banyak untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Wallahu a'lam. Dari segi buku, apa yang buku yang banyak buku lah yang ada kat library rumah kita ni yang Kak Le paling suka baca, yang terkesan? Konspirasi. Macam kalau dekat rumah kita orang ni ada banyak buku kan yang ada. Tapi kalau macam Kak Long lebih memilih buku yang berbentuk self reflection lah, hati. Sebab untuk diri kita kan. Jadi kalau Kak Long lebih memilih untuk itulah. Yang kedua, sebab kita orang ada bedah buku kan, kadang-kadang hampir setiap malam juga kita orang bedah buku. Kita orang more kepada nak belajar tentang konspirasi akhir zaman. Macam mana kita nak belajar, nak melihat betapa banyak dah sebenarnya tanda-tanda kiamat yang Allah dah tunjukkan kepada kita. Tapi kalau orang yang tak menyingkap hikmah, dia takkan rasa tu tanda-tanda kiamat. Tapi untuk orang yang menyingkap hikmah, cuba faham kenapa benda ni berlaku, insya-Allah dia akan nampak rupa-rupanya benda ni ialah apa yang Allah dah bagi tahu lama dah dalam Quran, tanda-tanda kiamat. Dan ada ayat Quran dalam surah Al-A'raf juga, bilakah akan berlakunya hari kiamat? Allah berfirman, la ta'tikum illa baghtah. Hari kiamat tu tak akan berlaku kecuali tiba-tiba. Jadi untuk orang yang tak ada ilmu, dia memang tiba-tiba. Dan untuk semua orang pun sebenarnya tiba-tiba. Tapi untuk orang yang belajar dan ada ilmu, kita boleh tahulah tanda-tanda kiamat yang akan berlaku. Macam tu. Okey, jadi sekarang kita minta supaya Kak Lang Kak Lang pula, Nur Ni'mah As-Salihah, boleh cuba sharing dalam tempoh PKP ni apa yang Kak Lang dapat manfaat, segi ibadahnya, dari segi bukunya, dari segi hikmah dia lah. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin lari sikit daripada soalan. Lari soalan tak apa. Kita kejarlah soalan dia. Dah jawab pasti. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar tadi Umi Ngabi ada cerita tentang kisah Nabi Yusuf AS, bagaimana Allah menguji, kiranya bertubi-tubi Nabi Yusuf diuji oleh Allah, tetapi Nabi Yusuf ni masih mengekalkan
husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jadi kat sini saya nak berkongsi sedikit tentang hikmah di sebalik ujian. Jadi bila Allah sayangkan seseorang hamba, Allah akan memberikan bungkusan hadiah, iaitu berupa ujian. Dan setiap daripada kita semua, yakni hamba Allah, pasti tak akan terlepas daripada ujian. Dan semakin tinggi makam kita, semakin besar ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan kita kena berfikir bahawa setiap ujian yang Allah bagi ni pasti ada hikmahnya, dan hanya orang yang berilmu sahaja akan jumpa hikmah di sebalik ujian. Kerana apa? Kerana hikmah itu dipandu dengan ilmu. Dan juga okeylah, antara hikmah ujian yang Allah berikan kepada kita ialah mungkin untuk kita ni refleksi balik diri kita. Mungkin ibadah kita kurang, keimanan kita masih goyah. Jadi dengan ujian yang Allah berikan kepada kita ni lah, kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai contoh lah kan, kita ambil contoh diri kita sendiri. Kadang-kadang tu kita kan mudah lalai, mudah leka. Jadi bila Allah bagikan ujian, contohlah ujian yang besar, jadi kita sendiri automatik akan rasa nak dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin daripada kita macam malas nak tahajud ke, tiba-tiba je rajin nak bertahajud. Sebab apa? Sebab kita rasa macam nak meminta pertolongan daripada Allah, kita nak mohon ampun daripada Allah. Sebab apa? Sebab ujian kita yang kita ada tadi. Jadi kita jangan lihat daripada one side je. Daripada macam kenapa Allah uji aku ni, macam kita jangan persoalkan, tapi kita cuba untuk husnuzan dengan Allah. Mungkin Allah nak mengampunkan dosa-dosa kita, Allah nak menaikkan makam kita, darjat kita kan. Lepas tu saya nak kaitkan dengan kita tengok Nabi Yaqub alaihissalam. Bagaimana Nabi Yaqub ni berdoa merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikembalikan Nabi Yusuf kepadanya kan. Ada riwayat mengatakan 40 sanah, 40 tahun. Jadi walaupun Nabi Yaqub merupakan Nabi, tapi Nabi Yaqub ni konsisten dalam berdoa dan tak putus asa pun dalam berdoa. Jadi kita janganlah macam aku dah doa dekat setahun lah, kenapa Allah tak makbulkan lagi? Dah dekat 2 tahun dah Allah tak makbulkan lagi. Kita tak boleh nak macam tu lah. So kita kena kaji balik sirah-sirah apa yang ada pada Al-Quran ni. Terdapat banyak sangat hikmah yang kita boleh pelajari lah. Buku apa yang Kak Lam menarik baca jadikan pengajaran masa ni tak down ni? Okay, daripada buku satu buku, sebab kena baca satu buku kan. Okay. satu buku. Buku tajuk dia Fanzuru. Fanzuru. Dia buku dalam tu mengisahkan ada banyak-banyak kisah kira motivasi. Jadi kat situ ada banyak juga diselitkan ayat Quran, kata hikmah. Selain tu baca Al-Quran lah kot. Okay, banyak. Silakan. Seminit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Umi dan Abi dan juga kakak adik-adik yang disayangi. Walaupun lari daripada plan, asalnya Kak Lo dengan Kak Lang je, tapi dah diberikan peluang ataupun masa yang sedikit ni. InsyaAllah Ashraf akan kongsikanlah sedikit berkenaan dengan hikmah, lebih-lebih lagi dengan apa yang terjadi COVID-19 ataupun disebut sebagai PKP. Ashraf nak jangan panjang ke? Okay, Ashraf nak sentuh satu poin je. Poin ni Abi selalu sebut sebelum Ashraf pergi masuk Mahat ke pergi mana-mana ke, Abi akan sebut poin ni. Dan benda ni adalah yang Ashraf pegang bila mana kita ditimpa sesuatu ujian, iaitu Abi sebut dalam hidup ni ada 3 huruf, 2 N, 1 H. Apa dia Mat? Apa 2 H 1 N. Hadapi, hayati, nikmati.
So 3 ni kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita, yang mana hadapi, hayati, nikmati. 2H 1N. Ini memang bangang pegang daripada dulu berhadapan dengan macam-macam fasa-fasa dalam hidup, pegang, hayati, hadapi, Nikmati. Okay, apa dia? Macam dekat Mahat ada juga masa-masa dia kita rasa futur, rasa lemah. So terus Ashraf ingat nasihat Abi ni, ini fasa kita hadapi. Pertama sekali, hadapi. So dalam kita hadapi sesuatu ujian ataupun musibah yang Allah bagi, Allah nak katakan maha baiknya Allah bagi juga kita guideline. Iaitu Allah sebut dalam Quran, wasta'inu bis sabri was salah. Kita tempuhi ujian tu dengan 2 benda. Wasta'inu bis sabri was salah. Sabar dan juga solat. Sabar dekat sini bukan maksud sabar semata-mata, tapi kita redha dengan ujian tersebut. Bila mana sebut redha tu maknanya kita cuba menggali hikmah selepas ujian tu, apa yang Allah sediakan untuk kita. Dan yang kedua, Allah sebut as-salah. Makna as-salah ni bila kita ditimpa ujian, bila Allah bagi musibah, pertama sekali Allah nak jentik hati kita supaya kita jaga hubungan kita dengan Allah. Sebab takut-takut bila Allah bagi kita kesenangan, menyebabkan kesenangan tu kita makin jauh dengan Allah. Jadi antara hikmah yang kita boleh ambil dekat sini, benda-benda yang berlaku yang kita rasa tak tahu lah PKP ni perit ke apa kan, tapi kalau kita pandang dari sudut positif dia, banyak sangat hikmah yang boleh kita ambil. Banyak lagi nak sebut tapi macam masa macam tak cukup. Yelah. Okay, so kita bagi pada Huzaifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Umi Abi, adik abang, kakak-kakak semua, dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum tu saya nak baca sepotong ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massashumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Yang bermaksud, adakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk ke syurga padahal belum datang kepadamu cubaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Jadi dalam ayat ini, kalau kita tengok pada ayat ini, cara untuk kita masuk ke syurga adalah kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita nak masuk ke syurga, kita pernah ada saham yang cukup banyak untuk kita mampu melangkah kita ke syurga. Dan ada 2 sikap golongan manusia bila ditimpa ujian, iaitu dia bersangka buruk dengan Allah. Dia kata dia dah solat, tapi kenapa Allah timpakan musibah kepada dia? Dia dah bersedekah, kenapa Allah timpakan pelbagai masalah-masalah kepada dia? Dan kenapa mereka tidak bersangka baik kepada Allah? Kerana mereka tidak nampak hikmah di sebalik ujian tu. Tetapi berbeza dengan orang sikap yang kedua, iaitu orang yang bersangka baik dengan Allah. Mereka suka apabila Allah uji dia, kerana apa? Itu tanda Allah sayang dia, dan Allah ingin kita kembali kepada Allah. Dan antara hikmah yang saya tahu, dalam PKP ni apa dia bantu ni? Antara hikmah waktu PKP ni adalah kita boleh muhasabah diri kita, kita boleh refleksi diri kita. Kita boleh menjadi seorang yang lebih baik, kita boleh mengubah diri kita menjadi seorang yang lebih bertakwa. Bukan saja seorang diri, tapi kita the lockdown bersama dengan keluarga. Jadi kita boleh tarik kakak-kakak kita, tarik mak ayah kita, tarik adik-adik kita untuk kita berubah sama-sama. Jadi kalau adalah orang yang tidak menutup aurat yang sempurna, waktu lockdown ni lah kita muhasabah diri untuk menutup aurat yang sempurna. Kalau orang tidak solat berjemaah dekat masjid, terutama lelaki, waktu lockdown ni lah kita boleh solat jemaah bersama keluarga. Boleh jadi imam di rumah. Okey. Jadi selain itu juga, antara hikmah ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala telah tinggikan darjat kita. Sebab mungkin diri kita ni telah masuk syurga, tetapi roh saja. Diri kita tidak masuk ke syurga. Sebab apa? Saham kita tidak cukup. Jadi Allah timpakan ujian untuk kita tambahkan amalan kita. Bila kita berjaya dalam ujian tu, Allah tambahkan pahala kita, Allah redakan kita, barulah kita layak untuk masuk ke syurga. Jadi itu saja. Boleh? Boleh. Cukup dah lama dah tu. Bagilah kau balik semula.
Okey, alhamdulillah, terima kasih ya. Terima kasih juga kepada tuan-puan yang sudi mendengar apa-apa yang telah dibicarakan oleh anak-anak kami tadi. InsyaAllah kami juga ya nak memberi tarbiyah, didikan ya, untuk membiasakan juga anak-anak untuk menyampaikan, sebab ilmu ni zakat dia adalah menyampaikan ya, betul kan bang kan? Jadi baik, tak apa, kita balik semula kepada kesimpulan apa yang anak-anak dah sebut, yang kami semua juga sebut tadi. Maknanya setiap perkara yang berlaku ni terlalu banyak mengandung hikmah. Kita kena berhenti sejenak. Berhenti sejenak untuk apa? Untuk tengok, fikir ya. Dalam fikir ada zikir, dalam zikir ada fikir. Dia kena bergabung tu. Termasuklah yang ustazah nak sebut pada malam ini ialah tentang satu peristiwa yang telah berlaku ya. Kami masa tu bila bang? 2 hari lepas kan? 2 hari lepas kan? Lepas solat subuh tu ya, maknanya baru sangat lepas solat subuh tiba-tiba telefon tu berdering. Jaranglah kalau macam betul-betul lepas solat subuh telefon berbunyi kan ya. Jadi telefon pula telefon rumah, bukan handphone. Jadi kalau telefon rumah ni memang tak ramai yang tahu telefon rumah kami kan ya. Itu adik-beradik terdekat je. Jadi berdebar juga ustazah nak pergi ambil telefon kan. Jadi bila ambil telefon, yang menghubungi ustazah tu adalah PA part time ustazah. Dulu dia full time tapi sekarang dah part time dah ya. Jadi dia hubungi tu dengan suara menangis-nangis kan. Jadi Ustaz kata dengan dia, Masya Allah, ada apa ya? Ustaz panggil dia. Dia kata, Kak Cik, Ustazah Syadia dah tak ada. Berkali-kali saya tanya, Syadia Abbas ke? Ya, dah tak ada. Sebab untuk pengetahuan muslimin-muslimat, anak-anak dah tahu kan, Kak Adalia kan ya, PA Umi tu adalah kawan baik kepada Ustazah Syadia Abbas. Ya, bahkan yang memberi, maknanya yang memperkenalkan Umi, memperkenalkan ustazah dengan PA ustazah ni adalah Ustazah Syadia. Ingat lagi kat belakang pentas satu program di Masjid Wilayah, tuan-puan sekalian. Ya, masa tu Ustazah Syadia dah semakin baiklah, pulih daripada kesan-kesan kemalangan dia dulu kan ya. Jadi dia bagi tahu, dia kata alhamdulillah dia sudah semakin baik. Dia kata okey, kawan baik dia ni jaga dia 2 bulan duduk rumah dia. Masa dia sakit, jaga anak-anak dia apa semua. Jadi dia kata, Kak Cik, dia panggil Ustaz Kak Cik nak cari pembantu kan untuk urusan-urusan dakwah. Boleh tak saya nak cadangkan kawan baik saya ni, insya-Allah ya dapat membantu Kak Cik untuk urusan dakwah. Jadi masa tu kat belakang pentas Masjid Wilayah tu lah Ustaz kata dengan Ustaz Syadia, yang mana satu dia tunjuk orangnya, lepas tu panjang lagi lah dia mesej apa semua, sehinggalah Ustaz kata insya-Allah nanti Ustaz istikharah dan akhirnya jadi pembantu Umi kan ya, Kak Adalia. Jadi hubungan mereka ni sangat baik. Hubungan mereka sangat baik. Kadang-kadang kat penginapan, kat mana-mana program, dengarlah PA ustazah ni berborak dengan Ustaz Syadia, dia ketawa kan, dia gelak-gelak sebab dia baik sangat. Ya. Lepas tu pernah beberapa kali bila nanti tiba-tiba PA ustazah tu tiba cakap elok pula kan, dah tak ada dah wah-wah kan, nanti Ustaz dengarlah speaker dia kuat kan, Ustaz Syadia akan kata, tu mesti Kak Cik dah datang kan, dia kata, sebab dah lain pula approach tu kan. Jadi benda tu macam santai kami bertiga lah ya. Jadi hubungan tu baik, dan bila dengar beliau meninggal dunia, sahabat-sahabat sekalian, memang Allah ya Tuhan, jauh sangat sampai ke dalam, rasa perit ya, rasa pedih yang Umi rasakan, dan Umi tak boleh bayang macam mana di pihak suami, pihak ibu dan anak-anak melaluinya. Tapi inna rabbi latifun lima yasha. Allah tu halus sangat. Allah bagi ujian, Allah bagi apa, Allah halusnya, impak dia terlampau besar, hikmah dia terlampau besar. Tengok je lah nanti. Ya, Allah mengatur segala-galanya. Allah jaga segala-gala package dalam kehidupan ni. Jadi Umi rasa macam tu, Ustaz rasa macam tu, tapi Ustaz yakin yakin Allah Maha mengetahui segala-galanya dan Allah merencanakan yang terbaik untuk semua pihak. Walaupun ya Allah terasanya lah kehilangan sangat. Sebab jujur saya kata, sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, Ustazah Syadia Abbas ni sangat tidak berkira dalam memberikan pertolongan. Kalau ikutkan, rumahnya lokasinya agak jauh daripada Kuala Lumpur, dekat Puncak Alam. Ya, tapi
Sebab oleh kerana PA ustazah tu kawan yang baik dengan dia, jadi dia akan tahu maklumat. Contoh macam ustazah ada program tapi ustazah sakit, ustazah ada program tapi ada halangan, jadi maklumat tu akan cepat sampai dekat Ustaz Syadia. Ustaz Syadia akan menawarkan diri untuk membantu. Ustazah sampai rasa sangat malu sangat. Sampai pernah kata dengan PA ustazah, ada tak Ustaz Syadia minta ustazah pula ganti dia, kan? Sebab rasa macam nak balas. Nak kita pun nak ganti juga kalau dia tak ada. Tapi komitmen dia sangat bagus lah, dan dia memang tak pernah pula lah dia kata dengan ustazah suruh gantikan kelas dia, kan, Jadi sebenarnya sampai mencari-cari, ya Allah bagilah peluang, bagilah ruang, aku nak balas lah. Baik sangatlah orangnya, Masya Allah. Dan lagi satu, sahabat-sahabat sekalian, bila berlaku kematian itu, kita mencungkil hikmah, kan. Ini Ustaz cakap terus terang, apa yang Ustaz rasa dalam hati Ustaz rasa macam, ya Allah aku tak cukup buat baik dengan dia. Itulah yang Ustaz rasa. Ya Allah aku tak cukup buat baik dengan dia. Rasa sangat, ya Allah. Jadi Ustaz bawa rasa tu, bawa pada keluarga, pada anak-anak, kan. Kita ambil hikmah apa dia. Jangan pula nanti kau rasa bila suami kau meninggal macam tu. Jangan nanti kau rasa pula bila anak-anak meninggal rasa macam tu. Jangan nanti bila mak ayah kamu meninggal kamu akan rasa macam, rasa apa? Wahai Allah aku belum buat cukup baik dengan dia. Itu Umi rasa. Sebab Ustaz Syadia pernah beberapa kali sebenarnya nak datang ke rumah kita. Nak datang ke rumah kita sebabnya ada macam nak tanya pandangan Umi, nak memasukkan anak laki-lakinya ke tahfiz Madinatul Hufaz. Tapi oleh kerana di tahfiz tu memang dah tak boleh masuk dah pelajar-pelajar, kan bang, kan, dah penuh sangat. Dah penuh. Kalau sebenarnya Umi nak sangat tolong, kan, tapi dalam masa Umi cakap dengan PA Umi pun, Umi kata insya-Allah kalau ada kekosongan pasti kita akan cakap dengan Ustazah Syadia. Jadi sebab tak ada kekosongan pun, jadi ditangguhkan pertemuan itulah, Sebab tu Umi kata apa, Umi rasa Umi tak cukup buat baik dengan dia. Umi tak cukup layan dia dengan penuh kasih sayang sebagai seorang adik. Itu sangat terasa. Sebab dia orang baik. Dan lagi satu, sahabat-sahabat sekalian, bagilah kesempatan kepada ustazah untuk berbuat baik kepada arwah lepas arwah tak ada. Iaitu dengan cara apa? Ustazah nak memberitahu tentang kebaikan arwah. Kalau ada yang boleh menjadi inspirasi, ambil inspirasi kebaikan arwah, mudah-mudahan itulah kemampuan yang ada sikit pada ustazah untuk layan adik tu, arwah ni dengan baik. Yang kita rasa macam tak cukup baik pula buat masa dia hidup. Jadi mudah-mudahan sampai pahalanya juga kepada almarhumah. Jadi ustazah kumpulkan daripada sahabat baiknya segala kebaikan-kebaikan arwah. Sebab sahabat baiknya duduk kat rumah dia pada ketika dia sakit tu, jaga anak-anak dia, jaga dia. Selain daripada apa yang Ustaz tahu tentang Ustazah Syadia ni. Mudah-mudahan ini hikmah yang besar. Seseorang yang meninggal dunia tapi boleh menghidupkan jiwa yang lain. Tapi boleh menggerakkan jiwa yang lain. Okey, apa yang kawannya sebut? Pertama, seorang yang sangat mudah didekati. Benar, itu Umi akui, memang menegur. Tak payah tunggu, memang dia akan tegur. Jauh-jauh pun dia akan tegur kita. Kemudian sangat pemurah dan suka menawarkan pertolongan ketika mana kawan tu susah. Tak payah tunggu, dia akan tawarkan. Dia nampak solusi tu dan dia tawarkan pertolongan. Masya Allah. Dia tidak suka menghukum seseorang, tapi akan lebih suka dengan approach memahami. Seorang yang open-minded, seorang yang mudah mesra dan sangat cintakan ilmu. Okey, dalam bab cintakan ilmu ni Ustaz ada pengalaman tuan-puan sekalian. Masa tu program dekat Bangi. Ustazah masa tu ada sikit je lagi masa untuk kalau tak silap memang program tu live, Sikit je lagi masa. Tapi Ustaz Syadia sempat masuk juga dalam kereta tu, duduk kat belakang tu, kan, dengan menerjah dengan soalan-soalan tentang ilmu. Dalam hati yang seingat Ustazah lah, rasa dalam hati tu Ustazah rasa rasanya ini akan jadi, ini bukan orang biasa-biasa ni, akan jadi luar biasa. Kalau tak silap Ustazah cakap ayat tu dengan sahabat yang ada bersama lepas pada adik tu turun, kan, Ustazah Syadia turun, Ustazah kata insya-Allah dia akan jadi orang yang luar biasa. Sebab apa? Tengok package soalan dia tu. Dia cari masa,
apa antara persoalan dia? Kak Cik, kebanyakan kalau Kak Cik pergi ceramah sana sini, pergi berdakwah, apa rujukan kitab yang Kak Cik baca? Kak Cik berguru dengan siapa? Kak Cik, macam mana Kak Cik menyesuaikan diri dengan orang lain? Kak Cik, macam mana Kak Cik manage waktu Kak Cik dengan anak, dengan... Sampai tak larat nak jawab. Dia terjang kat soalan-soalan. Sampai akhirnya kami kata apa? Macam inilah, kita jumpa masa lain biar kita dapat jawab dengan tenang-tenang. Ini pun dah nak live. Dia pun gelak masa tu. Sebab dia pun tahu kan Ustazah dalam keadaan yang tergesa-gesa. Tapi tak berhenti kat situ. Sampaikan pernah Ustazah ada ceramah jauh kat macam Ulu Selangor. Ya, ceramah tu. Kuala Selangor. Tak ingat, macam Kuala Selangor lah Ustaz katakan, jauh lah. Tiba-tiba lepas ceramah tu, Ustaz Syadia datang. Dia ambil peluang, tuan-puan sekalian, untuk berjumpa juga dengan Ustazah. Waktu tu kan Ustaz memang, waktu tu dia baru lepas accident, maknanya baru je mula-mula keluar. Masih lagi dekat wajah tu banyak sangat parut-parut. Tangan ni masa saya tanya dia macam mana, apa lagi yang masih sakit, dia kata, Kak Cik, tangan ni tak boleh angkat, dan doktor kata mungkin takkan dapat dah macam sedia kala. Macam itulah lebih kurang. Tapi dia datang untuk apa? Sebab dia nak bertanya soalan, dia nak berkongsi pengalaman, dan yang lebih penting lagi, dia sedang memikirkan tentang masa depan anak laki-laki dia tu. Dia nak minta pandangan. Dan kami berbual-bual masa tengah makan tu, masa jamuan tu, berbual-bual, dan memang Ustazah minta supaya majlis itu juga meraihkan ini adalah Ustazah Syadia Abbas, biar duduk di sini dengan anak-anaknya. Beliau pun baru lepas accident dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah masa tu ada seorang YB pun ada melayan Ustazah Syadia juga dengan baik. Jadi sampai Ustaz kata dengan PA Ustazah tu, yang kawan baik dia, Ustaz kata, Masya Allah hebat dia. Walaupun dia dalam keadaan yang masih uzur, tapi memikirkan anak, memikirkan nak bertanya itu ini, nak minta pandangan, dia datang. Dan dia memang seorang adik, seorang ustazah yang tawaduk, yang hormat kepada orang lain, yang pandai membawa diri. Masya Allah, sejuk je hati dengan Ustazah Syadia Abbas ni. Jadi tak heranlah tuan-puan, mudah-mudahan demikianlah dinginnya, sejuknya, nikmatnya, nyamannya alam barzakh itu buat almarhumah. Kata sahabat Ustazah tu kan, PA Ustazah kata apa? Kak Cik, dia sangat suka berkongsi ilmu, tegas dengan pendirian, dia seorang yang periang dan lucu, suka membantu ketika susah, tak pernah berkira sangat dengan kawan-kawan, dan dia sangat inginkan Islam dijunjung. Semangat juang dia sangat tinggi. Dia sangat mahukan semua orang memahami akidah Islam. Jadi Ustazah banyak pengalaman juga Ustazah Syadia. Memang benar, kalau jumpa dengan dia, ada je misi dia, visi dia, ada dia rancangan dia. Dan antara yang paling makna yang terakhir lah yang pernah Ustazah dengar daripada Ustazah Syadia, semangat dia sangat besar untuk bawa dakwah ni sampai ke pedalaman. Jadi dia nak kumpulkan tim dia daripada bekas-bekas mahasiswa-mahasiswi UM dan juga para asatizah, supaya kita boleh masuk pula sampaikan Islam ni kepada orang-orang di pedalaman. Kesian mereka tak tahu lagi tentang Islam, mereka tak kenal Allah. Mudah-mudahan yang mendengar ni akan merealisasikan harapan, cita-cita mulia almarhumah Ustazah Syadia Abbas. Dan lagi satu, kalau kita tengok susu galurnya juga, Ustazah ni sedang buat assignment kan, sedang sambung belajar kan, untuk jadi seorang kaunselor. Dia nak cuba memahami orang lain, nak bagi consultation ni, dia dari segi disiplinnya memang kena ada tauliah lah, ada authority kan, jadi kena ada pengiktirafan, jadi kena ada sijil sebagai kaunselor. Masya Allah, beliau lakukan itu untuk apa? Supaya dapat memberikan sumbangan lagi kepada ummah. Jadi jiwa ummahnya tu sangat kuat, jiwa ummah dia tu sangat kental. Jadi di mana-mana saja dapat cari sumber ilmu, dia akan pergi cari, dia akan pergi gali. Mudah-mudahan anak-anak Umi yang dengar ni mendapat jiwa almarhumah Ustazah Syadia tadi, dan kita sama-sama doakan semoga segala harapannya, cita-citanya telah pun diterima oleh Allah. Allah terima dah cita-cita tu, Allah terima dah harapan tu. Walaupun maknanya mungkin tak berkesampaian juga untuk menyempurnakan, tapi di sisi Allah, Allah dah terima dah semacam dah sempurna. Dan mudah-mudahan suami almarhumah, anak-anaknya dapat meneruskan, dan memang pun Al-Fadhil Ustaz pun dah buat bersama
bersama-sama dengan Ustaz Syadia kan, Ustaz Azman. Ya, jadi mudah-mudahan dapat teruskan lagi semangat itu dan kita semua ambillah semangat tersebut. Tengok ya, bila seseorang dah tak ada, ya, setiap kebaikan walau sekecil apa pun akan dibicarakan semula oleh orang lain. Bayangkan betapa indahnya saat kita meninggal dunia, ada satu kebaikan yang mungkin kita pun tak perasan, orang pun tak pandang, tapi tercatat di sisi Allah, dan kemudian Allah bongkarkan kembali, Allah bentangkan kembali beserta dengan menunjukkan ganjaran yang berlipat kali ganda yang Allah berikan kepada kita. Ya, akhir daripada Umi, sebelum Umi bagi penutup kepada Abi, tadi bila cakap pasal Ustaz Syadia, ya, kematian, kemudian bercakap pasal surah Yusuf tadi, Nabi Yusuf pun ingat pada kematian kan. Tadi Kak Long ada sebut tentang hikmah PKP ni, biarlah kita boleh nampak banyak benda-benda ni berkait dengan peristiwa akhir zaman. Maka Ustazah nak sebut salah satu hadis, ya, mafhum hadis yang Ustazah cuba faham, ya, iaitu la taqumus sa'ah, ia tidak akan berlakunya hari kiamat itu sehinggalah seorang laki-laki itu melalui kubur seorang laki-laki yang lain, lalu dia berkata, alangkah bestnya kalau aku berada di tempat orang yang mati itu. Ini macam terbalik kan yang kita selalu dengar sebelum ni. Kalau orang mati cakap bestnya kau hidup kan, ya. Tapi akhir-akhir hujung zaman, orang yang hidup ni pula kata, bestnya aku duduk tempat dia. Kita pula rasa bestnya dia dah meninggal. Ni akhir zaman. Dan benda tu, minta maaf cakap anak-anak, ya, sahabat-sahabat sekalian, Umi rasa benda tu bila Ustazah Syadia dah tak ada. Ya, Umi terasa lagi sekali. Umi rasa macam mana? Ya Allah, ya Tuhan, Allah telah rehatkan sahabatku daripada fitnah dunia, kepenatan dunia. Allahu Akbar. Ya, tak tahulah nak cakap dunia ni macam mana. Ya, Allah dah rehatkan dia. Rehat. Itulah husnuzan kita, ya. Harapan kita memang jadi kerehatan, jadi keindahan. Itu bukan waktu untuk beramal lagi dah. Dia bukan waktu untuk bersedekah, dah mati ni kan, dah meninggal dunia ni. Tapi itu adalah maknanya, ya Allah, sampai ke tahap yang kita rasa insya-Allah itu dah yang Allah berikan, sampai ke tahap maknanya okey, cukup dah, umur 40 tahun pun dah cukup dah. Yang kita ni berjuang lagi ni, umur 40 lebih dah, 50 lebih dah, 60 lebih dah, ya. Nak dapatkan keredaan Allah. Jadi sampai dalam hati tu ada rasa, Allahu Akbar, rehat dah kawan aku. Allahu Akbar, hilang dah, maknanya dah selamat dah daripada fitnah dunia. Jadi ini gambaran hikmah yang kena kita gali. Sebab tu kena banyak berfikir, kena banyak berzikir, ya. Supaya apa? Supaya setiap apa yang berlaku kepada kita tu daripada Allah Al-Latif, yang Maha Latif tu, memberikan impak yang sangat besar dalam nilai kehidupan diri kita. Jadi panjang sangat dah ni bang, ya. Jadi abang tolong simpulkan, ulas, ya. Bahkan lagi sahabat-sahabat sekalian, masa PKP ni alhamdulillah kami dapat selesaikan urusan apa bang? Yang tu? Nanti Ustaz akan sebut. Nampaknya Ustaz tak bagi dah peluang untuk Ustaz sebut. Jadi Ustaz berhenti setakat ini. Serahkan kepada Ustaz, InsyaAllah dalam tempoh 2-3 minit. Okey, selaku suami yang baik, anak-anak yang baik, tentunya akan berikan peluang seluas-luasnya kepada Umi untuk berucap. Okey, terima kasih semua kepada Umi, kepada semua anak-anak Abi. Untuk malam ni baru kita minta 4 orang berkongsi pengalaman masing-masing masa PKP. Ada lagi 3 orang, Muhammad, Hanan dan juga Iman. InsyaAllah pada masa akan datang, termasuklah bibik sekali, ya. Jadi sebagai menggulung kepada tajuk hikmah kita pada malam ini, tentu sekali banyak aktiviti internal yang dibuat oleh kita semua secara masing-masing. Ustaz tak perlu ulang, ya. Banyak kita buat solat berjemaah lah, masak sama-sama lah, sebagainya. Yang Ustaz rasa mungkin agak jarang dibuat tetapi besar signifikasinya ialah berbincang tentang wasiat. Masya Allah, berbincang tentang wasiat. Alang-alang duduk dalam rumah ramai-ramai. Nah, ada suaminya, ada isterinya, ada kau 5 orang anak. Pasti 5 orang anak ada belaka kan? Sebab tak bekerja, tidak ada yang pergi ke universiti, tidak ada yang pergi ke sekolah. Alangkah baik, ya, kalaulah tuan-tuan dan puan-puan kita semua ni ambil kesempatan berkumpul untuk berbincang satu tajuk yang ramai di kalangan kita terlepas pandang, iaitu tentang wasiat. Kami Masya Allah 2 malam
Betul kan? 2 malam berturut-turut daripada maghrib sampai pukul 10 malam. Malam pertama, kemudian malam kedua bincang tentang wasiat yang melibatkan soal pesaka, yang melibatkan soal kepentingan, yang melibatkan soal aset, yang melibatkan soal liability, yang melibatkan soal hutang. Ingatkan simple, bila kita selongkar, Masya Allah luas sekali. Sampai ke PK ada masa kami gelak, ada masa kami serius, ada masa kami tersandar berfikir, ada masa kami begitu, kami begini. Ya Allah, luas sekali. Jadi tentunya hadirin sekalian, pertama sekali ialah nak tak nak kita kena akui kehidupan kita ni sama ada aset ataupun ada liability ataupun hutang. Kedua perkara ini sangat bermasalah jika sekiranya kita, terutama sekali disebut ibu ataupun ayah, meninggal dunia. Betapa seriusnya kami ni sampai kami caturkan, okey, kalau Abi meninggal dunia, macam mana nak diuruskan legasi ni? Kalau Umi meninggal dunia, macam mana nak uruskan legasi ni? Satu bab. Bahkan sampai mereka, okey, kalau ditakdirkan Abi dengan Umi ni matinya serentak sampai tahap tu, hadirin sekalian, sehingga anak yang bongsu tersandar sedih. Kenapa? Dibimbangi Umi Abinya mati serentak. Kami tak bercakap soal kalau. Mungkin tuan berkata, kalau itu rujuk kepada hadis Nabi, laula taftah abwab syaitan. Kita ni kalau bercakap kalau ini akan membuka ruang kepada pintu syaitan menghasut diri kita. Tak. Hadis ini teks dan konteksnya ialah merujuk kepada al-umurul madiyah, kepada peristiwa-peristiwa yang telah berlaku. Contoh kita kata, kalaulah aku pergi haji tahun lepas, kan dah okey, tahun tak boleh pergi haji dah. Itu peristiwa yang telah berlaku. Tapi untuk yang akan berlaku, kita diminta supaya bunyanun marsus, susun elok-elok. Jadi fikir, ini dia asetnya, ini liability-nya. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Katakanlah ditakdirkan kami ni meninggal dunia serentak. Macam mana dengan contoh, bila SP duit macam mana? Kalau dia serah, kalau harap kepada anak-anak, boleh jadi pemikiran anak-anak kata, okey, ini semua akan menjadi pesaka untuk 7-8 orang anak kami. Tapi Alhamdulillah kami selesaikan cara harmoni. Okey, banyak ni peratus untuk infak jariah kepada kami dalam kubur. Yang ni adalah bahagian untuk pesaka anak-anak. Jadi perkara inilah yang kita nak harmonikan supaya semua dapat benefit. Apatah lagi kami berdua dengan takdir Allah menangguh amanah Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz. Jadi setakat ni sama ada ustaz dibantu oleh ustazah untuk meneruskan legasi pentadbiran dan modus operandinya. Okey, kami bincang kalau Abi mati meninggal dunia macam mana, Ubi mati macam mana, kalau takdir kami bodoh mati macam mana, nak sambut, nak serah kepada siapa dia, operasinya macam mana, fasa pertama macam mana, fasa kedua macam mana. Kami bincang sampai ke peringkat anak bongsu kami namanya Muhammad Al-Amin yang sekarang darjah 5 ini, kalau takdir kami semua meninggal dunia ni serentak, macam mana nak bawa pelajaran dia, nak hantar ke sekolah mana? Perkara ni hadirin sekalian, kadang-kadang bila ibu ayah meninggal dunia, anak-anak masing-masing bawa diri kan, masing-masing bawa diri, fikir untuk diri sendiri je. Tapi bila kita gazetkan dia dalam satu wasiat, mereka nampak hala tuju, nak bersandar kepada siapa dia, nak dirujuk kepada siapa dia, pak ciknya siapa dia, mak ciknya siapa dia. Jadi benda ni sangat besar. Sampai ke pekat 2 malam kami bertarung untuk mengharmonikan soal wasiat. Jadi sebagaimana disebut oleh Ustazah Nafizah tadi, bagaimana Allahyarhamah Ustazah Syadia meninggal, yang dikira agak mengejut jugalah. Jadi hadirin sekalian, benda-benda inilah penting. Soal wasiat, bincang, sebut jelas-jelas. Supaya apa? Supaya insya-Allah jadi harmoni, dan inilah dia standard yang dianjurkan oleh Islam. Jadi itulah dia hadirin sekalian. Wah, lama sekali kita ni. 1 jam 45 minit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Umi dan semua anak-anak Abi, termasuklah saudara Anwar Fatih Tim. Masya Allah, beliau datang juga hari ini untuk membuat rakaman secara special. Selama ni kami kalau buat rakaman di rumah ni menggunakan khidmat anak-anak je. Tapi hari ini meraih kepada kita dah nisfu Sya'ban dan kita nak sharing lebih special hari ini. Maka Alhamdulillah Fatih Tim telah pun bersama-sama dengan kita. Terima kasih Anwar ya. Terima kasih, Alhamdulillah. Dan sebagai mengakhirinya, kami tetap menyatakan bahawa program ini kami buat
bukanlah bermakna kami yang terbaik, tetapi kami juga sedang belajar. Apa yang kami rasakan baik, kami kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang pertama. Yang kedua, program ini merupakan program anjuran bersama dengan J2J, Jom to Jannah, program yang dihostkan oleh kami sekeluarga, bergabung dengan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz. Jadi untuk Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz, kami ulang sekali lagi, masih lagi pada fasa pembangunan yang kedua dan masih lagi memerlukan infak dan sumbangan jariah, sedekah, zakat yang begitu banyak lagi untuk menyiapkan fasa yang kedua. Maka kami mengalu-alukan sangatlah tuan-tuan dan puan-puan untuk menyumbang ke arah tersebut. Mudah-mudahan itu merupakan jalan jariah kita untuk pelaburan akhirat kelak. InsyaAllah tuan-puan bolehlah rujuk kepada akaun Maybank kami Tahfiz Madinatul Hufaz, dan bismillah bolehlah infak ke akaun tersebut. Sesiapa yang inginkan resip ataupun sijil wakaf boleh berhubung dengan pegawai kami dan insyaAllah mereka akan postkan resip dan sijil tersebut. Dan kami juga mengucapkan terima kasih berbanyak-banyak kepada tuan-puan yang kami sedar bahawa anda adalah penyumbang tegar satu rakyat Malaysia, bahkan semua yang mengikuti live kami, Singapura, Indonesia, Australia, Brunei, UK, US, ya memang kami semua rekod semua data-data tersebut yang memberikan sumbangan. Sebab apa? Kami tahu kalian semua bersatu atas satu noktah untuk melihat Islam itu dibangunkan dan sektor pendidikan memainkan peranan yang penting ke arah tersebut. Jazakumullahu khairul jazak, dan kami mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih sama ada yang telah pun memberikan infak, sedang memberi infak dan juga insya-Allah pada masa mendatang memberi infak. Sekalian daripada kami, kita tutup dengan suratul Asri dan majlis kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr.